Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan buat satu menu baru, iaitu kek butter yang kita akan kukus. Bukan bakar je, kita akan kukus. So macam mana kita nak buat? Jom kita sediakan barang-barang keperluan. Okey, first kita perlukan 3 sudu margarin. Okey, lepas tu kita perlukan 3 sudu gula yang telah dikisar, 1 butir telur yang telah kita pecahkan. Kemudian kita perlukan tepung. Okey, tepung ni belum diayak lagi. Kita perlukan serbuk karbonat dan serbuk tepung penaik. Okey, last sekali barang yang akan membangkitkan bau dia adalah esen vanila. Okey, jom kita buat kita punya adunan. Okey, first kita sediakan satu bekas untuk kita adunkan kita punya bahan tu. Okey, masukkan margarin ke semua margarin. Kalau rasa nak tak cukup, kita boleh tambah sikit margarin tu, tak apa. Okey, margarin kita boleh guna apa-apa jenis margarin yang kita rasa kita sukalah, yang kita rasa kita nak. Okey, dan kemudian kita masukkan gula yang kita hancurkan. Okey, untuk gula ni saya sarankan kita masuk sikit demi sedikit. Sebab apa? Kalau orang yang gunakan mixer, dia boleh terus masuk dia punya gula, keseluruhan gula yang ada tu, dia boleh terus masukkan ke semuanya. Okey, sebab saya pakai tangan, jadi untuk memudahkan dia punya butter tu lebih cepat sebati dengan gula tu, saya suggestkan kita masuk sikit demi sedikit. Okey, kacau sehingga rata. Kita kacau dan kemudian kita masukkan lagi kita punya gula yang kita hancurkan dengan mesin blender. Tak kira lah mesin apa ke yang kita hancurkan. Okey, masukkan je. Okey, seterusnya kita masukkan telur. Okey, pecahkan telur. Okey, untuk saranan, nasihat saya, kalau kita nak buat banyak, kita boleh gunakan 2 telur, 3 ataupun 4. Okey, kalau macam saya ni, saya nak buat dalam sikit je, jadi saya gunakan 1 telur saja. Okey, kita kacau dia. Kita perlu tengok kita punya sebatian tu agak cair sedikit, tak apa, jangan rusing, sebab nanti kita akan masukkan kita punya bahan yang akan mengangkatkan. Okey, kita masukkan tepung yang telah diayak dan dicampurkan sedikit serbuk penaik dan serbuk karbonat. Kemudian kita kacau dia. Pastikan kita punya adunan ni sebati dengan baik tau. Saya menggunakan whisk ni, saya mengadunkan selama 10 minit macam tu, untuk saya pastikan betul-betul dia punya larutan tu memang betul-betul larut lah. Untuk kita pastikan kita punya adunan tu baik lah. Okey, kemudian saya masukkan kita punya esen vanila untuk kita bagi dia bau dan ada sikit bau yang menyenangkan daripada esen vanila tu, barulah kita rasa sedap nak makan tu. Betul tak? Okey, kita gaul je. Kalau siapa yang pakai mixer, boleh adunkan dalam sekitar 5 minit, 3 minit, bergantung atas keperluan. Okey, so jom, kita punya adunan pun dah siap. Sekarang dah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang untuk kita kukus. Okey, siapa yang nak bakar boleh bakar, siapa yang nak kukus boleh kukus. Okey, untuk kita kukus ni, saya sarankan kita satukan sedikit margarin di sekitar kita punya loyang tu. Kalau siapa yang menggunakan kertas baking kan, tak apa, boleh je. Okey, jangan risau. Asalkan kita ada, tak nak bagi dia melekat bila dah siap masak tu. Bila dia dah melekat, nanti dia punya bentuk tu tak cantik lah.
Okey. So saya masukkan ke semuanya. Bekas yang saya gunakan kecil je, sebab tu saya gunakan 1 butir telur je tadi. Kalau siapa yang nak buat loyang yang besar tu, saya suggestkan dalam 3 ataupun 4. Bergantung atas apa yang kita nak. Okey. So lepas siap tu, kita biar kita punya adunan tu rata. Taulah dia kembang nanti masa kita kukus atau kita bakar di kembang, dia punya bentuk cantik. Macam tu. Okey, seterusnya kita ratakan kita punya apa tu, bahan tu. Okey, jom kita masukkan dalam bekas kukus kita. Okey, untuk kukus ni saya hanya kukus dalam sekitar 20 hingga 30 minit. Silap saya dalam 30 minit lah, macam tu, dengan api yang sangat-sangat sederhana. Kita tak perlukan. Okey, dah siap. Inilah rupanya bila dah siap. Okey, beza dia dengan kita bakar, dia punya permukaan atas tu lebih gelap kalau kita bakar. Kalau kita kukus, dia lebih nampak macam flat, macam tu kali dia tak gelap. Okey, seterusnya kita angkat kita punya adunan tu, kita punya kek tu. Okey, dah siap. Okey, seterusnya lepas kita dah angkat semua ni, okey, kita bolehlah hidang untuk tetamu, untuk berbuka puasa ke, untuk kita punya manisan selepas berbuka puasa ke, untuk moreh ke. Okey, ini adalah rupanya apabila kita punya kek butter tu dah siap. Lepas tu kita bolehlah nak potong kecil-kecil. Okey, ada orang dia suka letak buah dekat atas sebagai apa tu, penambah rasa. Itu bukan macam saya buat kosong je. Okey, so kita potong. Ada orang juga dia suka taburkan balik apa tu, dia taburkan gula yang dia hancurkan sampai berdebu tu dekat atas tu supaya nampak cantik. Okay. Bergantung atas cita rasa anda semua. Okey, so anda nak manis, boleh tambah coklat ke apa ke. Okey, lepas tu kita susun dia bagi cantik untuk kita hidangkan kepada keluarga kita, adik-adik kita, tetamu yang akan datang ke untuk hari raya, boleh guna. Okey, so jangan risau, step ni sangat-sangat mudah, tak perlu banyak bahan pun. Kita hanya adun je, tak susah, taklah penat sangat nak adun kita punya adunan tu. Okey, so dah siap. Alright, ini adalah hasil apa tu, kek butter kita untuk hari ini. So guys, jangan lupa mencuba. Sekian, terima kasih.